Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, semua orang seakan-akan sudah lupa dengan isu Pulau Batu Putih kerana isu adendum Najib Razak. Tapi baru-baru ini, baru sebentar tadi kita dapat satu berita, habislah Atok Mahathir si tua bangka kali ni. Habislah Mahathir kali ni. Mau lari mana lagi Mahathir? Akhirnya Menteri Besar Johor mengumumkan perkara yang memang saya fikir dinanti-nantikan, yang memang disokong penuh dan memang patut dilakukan kepada yang berkenaan, kepada manusia, individu, kepada siapa saja yang terlibat di dalam membuat keputusan secara tidak betul. Kalau keputusan itu dibuat secara tidak betul, individu yang telah menyebabkan Johor, Malaysia kehilangan kedaulatan ke atas Pulau Batu Putih, Menteri Besar Johor ini berkata manusia, individu itu patut didakwa di mahkamah. Saya amat setuju, tuan-tuan dan puan-puan. Manusia ini, kalau dia memang bersalah, kalau dia memang buat keputusan yang tidak betul, keputusan yang syok sendiri, keputusan yang tidak pun dibawa berbincang dengan kabinet, tidak mengikut kepada jalur undang-undang yang betul, patut dibawa ke mahkamah, patut dikenakan tindakan undang-undang, termasuklah kalau perlu penjara sajalah, jangan cakap banyak. Kalau perlu denda saja, jangan cakap banyak. Kalau perlu, kalau memang dia bersalah secara undang-undang. Kerana Malaysia telah kehilangan kedaulatan Pulau Batu Putih ini, bukan hanya pendek fikiran tau. Bukan pendek fikiran saja, bukan guna fikiran yang hanya seketul batu saja apakah. Ini penting untuk kedaulatan negara. Kita tak tahu 50 tahun, 60 tahun dari sekarang, kita tak tahu apa yang kejadian, apa berlaku di sana. Bagi makcik-makcik yang memang tidak tahu, senang je lah dipikir, itu batu je kecil. Iyalah, pikiran pendek memang begitu. Tapi pikiran panjang, kita kerugian kedaulatan yang cukup besar untuk negara Malaysia. Jadi saya bersetujulah. Saya amat bersetuju kepada apa yang dikatakan oleh Menteri Besar Johor ini. Okey. So tinggalkan komen anda. Adakah anda juga bersetuju kalau manusia yang bertanggungjawab telah menyebabkan kita kehilangan kedaulatan pada Pulau Batu Putih ini patut didakwa di mahkamah, diambil tindakan sewajarnya? Tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ada satu benda yang pelik, lucu tapi benar yang saya telah terima daripada berita Sinar Harian. Tapi sebelum itu, anda komen dulu persoalan saya. Adakah anda rasa tidak mustahil untuk Perdana Menteri dari PAS? Adakah anda rasa PAS boleh melahirkan seorang Perdana Menteri yang berkaliber, yang sesuai, yang diterima oleh segenap rakyat di Malaysia? Adakah anda setuju kalau PAS itu
memang boleh melahirkan seorang Perdana Menteri untuk seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira agama, tanpa mengira bangsa, tanpa mengira apa-apapun. Dan adakah PAS mampu mengeluarkan Perdana Menteri yang tidak resis? Kerana ini dia daripada Sinar Harian. Dr. Tengku Muhammad Fakhruddin berkata, tidak mustahil Perdana Menteri dari PAS. Tidak mustahil Perdana Menteri dari PAS. Okey. Jadi kalau tidak mustahil, siapa calonnya? Itu dia. Kita tengok dulu siapa calonnya. Mahukah rakyat Malaysia untuk melihat Hadi Awang jadi Perdana Menteri? Ketua Pemuda PAS ataupun Pemuda PAS, maafkan saya, Kuala Terengganu, Pemuda PAS. Pemuda PAS mengakui parti itu memiliki calon yang mampu memenuhi kriteria serta syarat-syarat, sekaligus membolehkannya memegang jawatan Perdana Menteri. Ya ke? Siapa dia? Siapa calon tu? Kalau berani nanti waktu pilihan raya, kasih jadi dia poster boy. Poster boy. Kesianlah Muhyiddin Yassin, tak ada harapan lagi dah. Muhyiddin Yassin tak ada harapan lagi dah. Lebih baik Muhyiddin Yassin bersarah jalan dari politik. Tak ada harapan lagi. Daripada bersatu, tak ada harapan lagi. Ahli Jawatan Kasar AJK Dewan Pemuda PAS Terengganu iaitu Dr. Tengku Muhammad Fakhruddin Tengku Muhammad Fauzi berkata, ia diperkukuh dengan ciri-ciri kepimpinan bijak. Kepimpinan bijak. Strategi berkesan. Alamak, strategi apa lagi ni? Dan kerjasama erat bersama pelbagai pihak, dia kata. Wah, ini memang hebat ini. Dalam landscape politik Malaysia yang dinamik, katanya, persoalan sama ada ahli politik PAS boleh menjadi Perdana Menteri sering menjadi omokan dan perbincangan dalam kalangan parti lawan dan komponen. Untuk memahami kemungkinan ini, dia kata, kita perlu untuk meneliti beberapa perkara utama yang diperlukan untuk memegang jawatan tertinggi dalam kerajaan Malaysia. Katanya menerusi hantaran di Facebooknya pada Jumaat. Dr. Tengku Muhammad Fakhruddin yang juga adalah ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sura menyatakan 4 kriteria dipenuhi PAS, antaranya Melayu dan Islam, hubungan baik dengan istana. Betulkah hubungan baik dengan istana ni? Saya pun kurang pasti yang ini. Tapi yang pertama, Melayu Islam itu memang betul. Okey, lulus. Hubungan baik dengan istana tak pasti. Adil dan saksama tak pasti. Tak pasti. Serta kreatif mencari hasil untuk negara. Ini paling lucu. Kreatif mencari hasil untuk negara. Kreatif yang mana? Cuma jelaskan kreatif bagaimana. Secara tradisi dan sejarah, dia kata, jawatan Perdana Menteri yang di Malaysia dipegang oleh individu yang berbangsa Melayu dan beragama Islam. Lulus. Ini adalah sejajar dengan demografi dan sensitiviti politik negara, dia kata. Kemudian PAS sebagai sebuah parti yang berteraskan Islam sememangnya memenuhi kriteria ini, dengan kebanyakan anggota dan pemimpinnya terdiri daripada golongan Melayu Islam. Itu jalan nombor 1 ni lah sah. Ini sah betul. Selain itu, dia kata hubungan baik dengan istana penting. Yang ini saya tak pasti. Malah raja-raja Melayu memainkan peranan penting dalam struktur politik negara. Aduh, pas. Dan sokongan mereka kerap kali dilihat sebagai legitimasi tambahan kepada kepimpinan politik, dia kata. Jelas beliau budaya politik matang dan sejahtera serta pemerintahan PAS di Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis tetap wujud sentimen balas dendam terhadap kerajaan terdahulu memenuhi kriteria adil dan saksama. Tak pasti. Sepanjang pentadbiran PAS di 4 buah negeri, dia kata, hubungan harmoni dengan saling menghormati dengan pihak istana telah berlaku, bahkan PAS sentiasa menjunjung kedaulatan institusi diraja, ujarnya lagi. Okey. So, anda bacalah sendiri ya. Anda baca sendiri dan anda komen sendiri betul atau tidak daripada Sinar Harian. Tajuk dia, tidak mustahil PM dari PAS. Tidak mustahil PM dari PAS, kata Dr. Tengku Muhammad Fakhruddin. 11 Januari 2025. Kita jumpa lagi. Bye-bye.